Assalamualaikum dan salam Sarawakku sayang. Bersama saya Vivi Emir Zaika dalam Buletin UKAS edisi 1 petang 17 Mac 2020. Memulakan edisi 1 petang dengan Perintah Kawalan Pergerakan Susulan Wabak COVID-19. Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin pada Isnin malam mengumumkan kerajaan telah memutuskan pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan di seluruh negara mulai Rabu 18 Mac sehingga 31 Mac 2020. Perintah kawalan ini dibuat di bawah Akta Pencegahan dan Pengawalan Penyakit Berjangkit 1988 dan Akta Polis 1967. Perintah kawalan pergerakan ini meliputi pertamanya ialah larangan menyeluruh pergerakan dan perhimpunan ramai di seluruh negara, termasuklah aktiviti keagamaan, sukan, sosial dan juga budaya. Dan untuk menguatkuasakan larangan ini, semua rumah ibadat dan premis perniagaan hendaklah ditutup, kecuali pasar raya, pasar awam, kedai runcit dan kedai serba nikah yang menjual barangan keperluan harian. Khusus untuk umat Islam pula ujarnya, semua aktiviti keagamaan di masjid dan surau termasuk solat Jumaat ditangguhkan. Penangguhan semua aktiviti keagamaan di masjid dan surau, termasuklah solat Jumaat, adalah selaras dengan keputusan Mesyuarat Jawatankuasa Muzakarah Khas yang telah pun bersidang pada 15 Mac 2020. Sementara itu, katanya semua taska sekolah kerajaan dan swasta, institusi pendidikan tinggi awam dan swasta serta institut latihan kemahiran seluruh negara turut diarah tutup bagi mencegah penularan COVID-19. Semua taska sekolah kerajaan dan swasta, termasuklah sekolah harian, sekolah berasrama penuh, sekolah antarabangsa, pusat tahfiz dan lain-lain institusi pendidikan rendah, menengah dan pra-universiti. Kelima ialah penutupan semua institusi pendidikan tinggi, IPT awam dan swasta, serta institut latihan kemahiran di seluruh negara. Ujar Perdana Menteri lagi, semua premis kerajaan dan swasta kecuali yang terlibat dalam perkhidmatan penting kerajaan juga terlibat dalam penutupan sementara sehingga 31 Mac 2020. Penutupan semua premis kerajaan dan swasta kecuali yang terlibat dengan perkhidmatan penting negara ataupun essential services, iaitu air, elektrik, tenaga, telekomunikasi, pos, pengangkutan, pengairan, minyak, gas, bahan api, pelincir, penyiaran, keuangan, perbankan, kesihatan, farmasi, bomba, penjara, pelabuhan, lapangan terbang, keselamatan, pertahanan, pembersihan, peruncitan dan bekalan makanan. Dalam pada itu, Tan Sri Muhyiddin memberitahu sekatan menyeluruh semua perjalanan turut dikenakan kepada rakyat Malaysia yang mahu keluar negara serta semua pelancong dan pelawat asing ke dalam negara. Bagi yang baru pulang daripada luar negara, mereka dikandaki menjalani pemeriksaan kesihatan dan melakukan kuarantin secara sukarela atau dalam bahasa Inggerisnya self-quarantine selama 14 hari. Ketiga, sekatan kemasukan semua pelancong dan pelawat asing ke dalam negara. Perdana Menteri turut menegaskan bahawa langkah Perintah Kawalan Pergerakan merupakan langkah drastik oleh kerajaan bagi mencegah penularan wabak COVID-19. Kita tidak boleh menunggu lebih lama sehingga keadaan menjadi lebih meruncing dan tindakan drastik perlu diambil dalam kadar yang segera untuk menyekat penularan wabak ini dengan cara menghadkan pergerakan orang ramai. Dan inilah satu-satunya cara untuk kita mengelakkan lebih ramai rakyat negara ini dijangkiti wabak yang boleh meragut nyawa. Dalam ucapan sama, Perdana Menteri turut memohon agar semua rakyat Malaysia kekal tenang dan tidak panik meskipun kesukaran yang dialami dalam menjalani kehidupan seharian disebabkan COVID-19.
Seterusnya, perkembangan terkini COVID-19 di Sarawak. Terdapat 8 kes baru positif COVID-19 dilaporkan di negeri ini setakat jam 11 pagi Selasa. Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri Sarawak dalam satu kenyataan media memberitahu daripada 8 kes terbaru itu, 5 kes dicatatkan di Hospital Umum Sarawak Kuching, 2 kes di Hospital Miri dan 1 kes di Hospital Sibu. Kes terkumpul positif COVID-19 di seluruh Sarawak setakat ini adalah sebanyak 42 kes. Sebelum mengakhiri buletin UKAS, orang ramai diminta lebih berjaga-jaga dan berwaspada bagi menangani wabak COVID-19. Langkah-langkah pencegahan yang boleh diikuti adalah seperti berikut. Sekian Buletin UKAS edisi 1 petang bersama saya Vivi Emily Zaika dan kru penerbitan. Dapatkan berita terkini Sarawak setiap hari dengan melayari Facebook UKAS, ukas.sarawak.gov.my dan subscribe serta like saluran YouTube Buletin UKAS. Salam UKAS.